Oh, aku sihat je. Mana ada penyakit. Alah, relax lah. Aku makan tak jaga, exercise pun kurang. Still tak ada penyakit pun. Okey je, sihat je. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Hari ini Aizat ingin bercakap tentang kesihatan. Adakah anda betul-betul sihat? Untuk mengetahui tentang itu, kita perlu memahami apakah maksud sihat ataupun kesihatan. Bagi student sains kesihatan ataupun apa-apa bidang yang sentuh je tentang kesihatan ni, mesti dah pernah dengar definisi ni melalui assignment ke, presentation ke. Tetapi kat luar sana tak ramai yang tahu, ataupun yang tahu tu tak betul menghayati maksud kesihatan ni. Okay, berdasarkan WHO, kesihatan adalah keadaan kesejahteraan dari segi fizikal. Okay, sampai di sini Azad rasa memang ramai orang umum dah tahu dah. Tetapi dia tak sampai separuh lagi pun. Bukan sahaja fizikal, mental dan juga sosial. Jadi ketiga aspek ni, fizikal, mental dan sosial, merangkumi kesihatan. Bukan sahaja keadaan tiada penyakit. Okey, sebelum tu Aizat nak test sedikit. Aizat akan tunjuk gambar-gambar ni, individu-individu ni. Okey, cuba teka di mana antara mereka yang paling sihat. Okey, Aizat bagi 5 saat. Okey, sebenarnya dengan melihat gambar, kita tak akan tahu tahap kesihatan seseorang tu. Yes, dari segi luaran kita boleh nampak kesihatan fizikal. Tetapi kesihatan fizikal juga tak semestinya apa yang kita boleh nampak. Tak semestinya seorang yang fit, sadar itu dikatakan sebagai sihat dari segi fizikal. Terdapat banyak lagi yang kita tak boleh nampak. Contohnya, paras gula dalam darah, paras triglyceride ataupun lemak dalam darah, kesihatan jantung, buah pinggang dan banyak lagi aspek kesihatan yang kita tak boleh lihat. Okay, antara contoh yang ekstrim di mana seseorang itu nampak sihat, nampak fit, nampak sadar tetapi mungkin mempunyai masalah dari segi dalaman, dari masalah fizikal dalaman adalah ahli bina badan yang menyalahgunakan PED ataupun lebih dikenali sebagai steroid ke, SARMs ke. Okay, mereka mempunyai fizik yang ekstrim tetapi dalaman diorang disebabkan oleh penyalahgunaan dadah PED tersebut boleh memudaratkan kesihatan, terutamanya dari segi keseimbangan hormon dan side effect yang akan datang seterusnya. Okay, kemudian aspek kedua ialah kesihatan mental. Sesuatu yang agak tabu ataupun orang tak cakap dalam masyarakat kita. Okay, sering disisihkan, sering dipandang mudah sebab ia sesuatu yang tak boleh dilihat. Tak bermakna ia tak wujud. Dan kesihatan mental ni boleh efek semua orang. Yes, ada golongan yang lebih berisiko tetapi semua orang boleh mengalami masalah mental. Seseorang itu mungkin boleh nampak normal, okay, cantik ke, handsome ke, mempunyai harta dan wang yang banyak, ada ramai peminat yang menjadikan mereka sebagai inspirasi ataupun seseorang yang menghiburkan orang lain, menjadikan kehidupan orang lain lebih ceria tetapi diri mereka berada dalam kegelapan. Dan kalau anda nak tahu, salah satu gambar yang saya tunjuk tadi, kita tengok dari segi luaran sihat, okay, nampak fit, nampak sadar, okay, semua orang nak badan macam ni tetapi sebenarnya dari segi dalaman dia mempunyai masalah mental. Okay, Aizat tak tipu, sebenarnya gambar tu Aizat ambil daripada sebuah short documentary daripada BBC. I mean, already I'm very curious as to why my waist is thicker than usual. Upper chest needs work. Why is my waist so thick? My arms just aren't big enough in comparison to my chest and my back. The thing is, I could critique myself all day in this mirror, and I always feel small. Already, I feel I'm spending too much time from the mirror. How can anyone love or enjoy what is here? It boggles my mind because I myself don't like what I'm seeing because I've just critiqued it so much. Okay, kalau kita tengok, berada sadar tersebut mengalami bigorexia ataupun body dysmorphic disorder, sejenis body dysmorphia di mana mereka melihat badan mereka sebagai sesuatu yang lebih teruk. Contohnya, perempuan mempunyai berat badan yang ideal tetapi rasa dirinya gemuk. Dan contoh tadi, berada tadi mempunyai fizik yang memang ramai idamkan, badan fit, badan sadar tetapi dia lihat dirinya sebagai seseorang yang keding, yang lemah. Jadi, dia target untuk menjadi lebih sadar daripada itu dan dari situlah boleh datang kemudaratan dari segi kesihatan fizikal. Okay, dia boleh salah gunakan dadah, follow diet yang ekstrim ataupun melukakan diri. Okay, dari segi kesihatan mental pun boleh efek kesihatan fizikal.
bergantung kepada siapa yang anda tanya. Kesihatan ni boleh mengandungi 3 aspek seperti Aizat cakap tadi, ataupun ada satu lagi iaitu kesihatan kerohanian. Tapi Aizat lebih prefer untuk sekalikan kesihatan mental dan juga kerohanian ni. Tak kisah anda beragama ataupun tidak, kerohanian ni penting untuk membentuk anda menjadi insan yang bermoral dan mempunyai tujuan dalam hidup. Kalau anda tak percaya kepada alam selepas kematian pun, kerohanian ni penting untuk anda mendapat ketenangan dan mempunyai ketahanan mental. Alright, so dah kita cover 2 aspek dan finally ialah kesihatan dari segi sosial. Okay, manusia ni merupakan antara makhluk yang bersosial. Kita memerlukan hubungan, kita memerlukan interaksi antara satu sama lain. Dan tahap ni mungkin berbeza untuk setiap orang. Okay, kalau anda perasan, individu yang extrovert tu, okay, ada orang yang memang tak boleh kalau tak bersosial, tak boleh kalau tak bercakap. Dan ada juga orang yang lebih kepada introvert, tetapi mereka still memerlukan interaksi, cumanya tak banyak seperti extrovert tadi. Dan mereka maybe lebih prefer bersosial melalui online ataupun tak secara bersemuka. Tapi yang penting, manusia ni adalah makhluk yang bersosial, dan bersosial ni merupakan salah satu daripada aspek kesihatan kita. Dan kesihatan sosial ni juga berkait rapat dengan kesihatan mental, dan kesihatan mental juga akan berkait rapat dengan kesihatan fizikal. Jadi anda boleh nampak berkaitan antara ketiga-tiga aspek ni. Okay, kenapa Aizat nak bincang topik ni? Dengan situasi semasa ramai orang yang risau tentang pandemik COVID-19 ni, ramai yang ingin menjaga kesihatan dengan mengelakkan dijangkiti. Pada masa yang sama, jangan kita juga lupa kepada komponen kesihatan yang lain. Okay, fizikal, mental dan juga sosial. Yes, mengelak dijangkiti itu merupakan salah satu cara untuk kita menjaga kesihatan. Pada masa yang sama, jangan lupa juga untuk menjaga kesihatan fizikal secara menyeluruh. Okay, tak boleh pergi gym, tak ada masalah. Okay, lakukan senaman sambil memastikan penjarakan sosial. Kalau terpaksa kuarantin pun, boleh buat home workout. Melakukan senaman ni juga sebenarnya membantu kesihatan mental, sebab bila lakukan exercise, kita release hormon endorfin, membuatkan kita rasa happy, rasa gembira, okay, rasa puas hati. Dan kalau itu tidak cukup untuk anda mencapai tahap kesihatan mental yang terbaik, okay, banyak lagi benda yang anda boleh lakukan. Cari something yang memberikan anda ganjaran dan kepuasan bila anda lakukan. Okay, dan juga untuk menjaga kesihatan mental, seperti Aizat cakap tadi, bersosial juga boleh membantu. Okay, itu juga salah satu aspek daripada kesihatan. Jadi apa yang Aizat ingin sampaikan ialah cari cara yang terbaik untuk mendapat keseimbangan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Dan jika keseimbangan ini ada, barulah anda boleh mendapat kesihatan yang optimum, yang terbaik untuk anda. Tak ramai yang tahu tentang maksud kesihatan yang sebenar. Perkataan yang sangat simple tetapi tak ramai yang mengetahui dan menghayati sebetul-betulnya. Just a short video untuk sama-sama kita refleksi diri, dan jika terdapat sebarang kekurangan, jangan tunggu sehingga ke tahap yang serius untuk mendapatkan rawatan. Mencegah lebih baik daripada merawat. Itu sahaja untuk kali ini. Kalau anda mendapati video ni sangat membantu anda, Aizat sangat menghargai kalau anda tekan like. Tinggalkan komen kalau anda mempunyai pengalaman di mana anda menghadapi kesusahan dan cara anda mengatasinya. Okay? Boleh kita kongsi dan sama-sama belajar. Dan kalau anda mempunyai rakan, sahabat, keluarga, orang yang terdekat, orang yang tersayang yang mungkin tak seimbang dari segi kesihatan ni ataupun tidak memahami maksud sebenar kesihatan ni, okay, boleh share kepada diorang. Okay, sampai itu sahaja. Alright, semoga kita jumpa lagi. Sekian.